Ya. Bahasa Syair dari orang Cik Siti Karimah Datuk Majid dia jemput saya. Oh, okey okey. Insya-Allah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Al-Amin Muhammad ibni Abdullah la nabiyal ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Al-Faizin, timbalan pengerusi, barisan ahli jawatan kuasa masjid dan barisan mantan-mantan ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai syarak yang saya muliakan, terutama kepada Imam 1 Tuan Haji Rahmat, Imam 2 Ustaz Zaid, Tuan Bilal kita, Tuan Noja, serta kepimpinan di peringkat karya, Datuk Sidang JPKK, Jawatan Kuasa Muslimat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar orang bertamalim? Sihat tak? Alhamdulillah, baik tuan-tuan. 2-3 hari di musim hujan tuan-tuan, sejuk, alhamdulillah. Mantan pengerusi sihat Tuan Haji Osman sihat tak? Okey, baik. Tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Pada minggu ni kita masih lagi berjumpa, dapat bersua muka, bersahutan mulut, duduk dalam keadaan nikmat dan rahmah. Itulah sebahagian daripada syurga yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan syurga di dunia itu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ialah lapang jantung hati ni, jadi lapang tuan-tuan. Sebab tu nikmat hari ni masih lazat tuan-tuan, masih terasa nikmat bila kita dapat solat di masjid. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila kita dapat duduk wirid dengan imam, astaghfirullahalazim, subhanallah. Bila kita dapat doa di dalam jamaah, angkat tangan tadah ke langit tuan-tuan. Sebab itu Allah kata apa tuan-tuan? Innallaha hayyinul karim tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari tuan-tuan, dan sebahagian daripada Sunan Sittah. Nabi tuan-tuan cerita, Allah ni kata pada kita, Allah itu hayyinul karim. Hayyul karim tuan-tuan. Apa dia maksud dia? Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha karim, yakni maha mulia tuan-tuan. Sebab itu kita sebut malu itu sebahagian daripada iman tuan-tuan. Kerana Allah itu maha pemalu. Apa malu Allah? Tentulah malu Tuhan itu tak sama macam malu kita. Kita kalau malu tuan-tuan, bila orang tengok kita, orang kutuk kita, orang kata kat kita, malu kita rasa. Kan? Bila orang kata kat kita sesuatu, orang tegur kita, malu kita rasa. Tambah-tambah bila orang panggil kat kita tuan-tuan. Sebab itulah sahabat Nabi tuan-tuan, dia tekakkan muka dia ke tanah, suruh Bilal pijak muka tuan-tuan. Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, dia kata pada Bilal, wahai anak daripada perempuan yang hitam tuan-tuan. Kerana Bilal ni berasal daripada Afrika, iaitu daripada Habsyah, yang disebut sebagai Habsyah, dan pada hari ini namanya adalah Ethiopia tuan-tuan. Dalam kamus pula, dalam peta yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, Nabi mendengarkan perkataan tu keluar daripada mulut sahabat. Nabi marah tuan-tuan, sehingga dia masuk ke dalam khemah Nabi. Nabi
kata perangai engkau ni masih ada dalam jantung hati engkau seperti mana sifat orang jahiliah, tuan-tuan, yang body shaming, tuan-tuan, pada hari ni. Tu kata tengok sikit tak cukup, kata tengok jari lebih sikit, kata tengok hitam sikit macam penceramah ni, tuan-tuan, dia kutuklah hati. Dah lah hitam, lepas tu datang memekik-mekik pula. Hawa, dia kata. Tuan-tuan, kata ke orang, kita kata, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi suruh Abu Dhar pergi minta maaf kepada Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Sehingga kan Abu Dhar meletakkan mukanya ke tanah, tuan-tuan. Hari ni tak ada perbuatan yang paling hina, tuan-tuan, melainkan muka yang mulia kita letakkan di tanah, tuan-tuan. Sebab itu solat nak membentuk jiwa hamba. Satu kepala yang mulia. Kita kalau bergurau tanpa belakang boleh tahan lagi, tuan-tuan. Bergurau dengan bini, tuan-tuan, sambil tengok TV, tuan-tuan, dia hulur tangan kat belakang, cuek. Lepas tu buat tak tahu. Bini pun cari, siapa lah dia cuek ni, tuan-tuan. Dia bergurau dengan bini dia, tak apa. Tapi kalau cuek kepala, tuan-tuan, dia buat seng-seng lengan dah, tuan-tuan. Aku ni tinggal lama dah ni, aku buat balik ni sekarang, dia kata. Orang marah. Tapi itulah nak membentuk jiwa hamba. Muka yang mulia ini dia hempaskan ke tanah, tuan-tuan, yang mana sama dengan kedudukan kaki, yang mana sama dengan apa yang kita pijak pada hari ni. Itulah tempat yang kita nak letakkan wajah kita ke arah fataral Masjidil Haram, tuan-tuan, mengarahkan kita kepada Masjidil Haram. Bila sebut tentang Habsyi tadi, tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan malam ni, ketika satu petang, satu hari yang hening di rumah Nabi, dalam keadaan Nabi sudah gering dan Nabi sedang nazak, tuan-tuan. Nabi tidak lagi boleh bergerak, Nabi tak boleh lagi nak cakap dengan kuat, dan sahabat tidak lagi menziarahi Nabi kerana dalam keadaan Nabi ingin berehat, tuan-tuan. Dan ketika itulah para isteri-isteri Nabi SAW datang ke rumah Aisyah untuk bersama-sama berkhidmat menjaga Nabi pada saat yang akhir, ketika mana Nabi berusia 63 tahun, tuan-tuan. Nabi tak daya lagi bangun. Sebab itu ketika mana Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan semayang satu hari, tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, Nabi dah hampir gering, tuan-tuan. Pada ketika itu Nabi tak daya lagi untuk solat bersama dengan para sahabat. Satu hari, tuan-tuan, sahabat rindu Nabi SAW, dan Nabi juga rindu dengan jemaah. Sebab tu hari ni syukur, tuan-tuan, kita dok boleh mai jemaah, mai duduk dalam masjid, mai i'tikaf. Belum? Jangan duk pejam mata. Niat i'tikaf dapat pahala, tuan-tuan. Niat i'tikaf dapat pahala. Nabi rindu semua ni, tuan-tuan. Ketika mana imam itu diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, dan mereka dah hampir qamat. Bilal dah qamat, tuan-tuan. Nabi selak, tuan-tuan, tabir di rumah Nabi SAW, melihat jemaah yang sedang berada di dalam masjid. Abu Bakar berundur, tuan-tuan, untuk memberi laluan kepada Nabi. Tapi Nabi hanya tersenyum kepada para sahabat. Dan tuan-tuan, ketika mana mereka sedang menunggu Nabi, Nabi tersenyum. Nabi menyebut Abu Bakrin, tuan-tuan. Nabi sebut Abu Bakar ke depan jadi imam. Ketika itu Nabi turunkan semula tirainya. Betapa rindunya para sahabat kepada Nabi SAW. Dan ketika mana sampai saat itu, Nabi tak terdaya lagi untuk duduk di dalam jamaah, kecuali Nabi beristirahat di rumah dalam keadaan gering. Sebab itu satu petang, tuan-tuan, saya baru ni, orang duk tanya saya tentang satu masalah, dan malam ni saya nak sebut pada tuan-tuan jugalah, pasal saya teringat. Tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW gering, tuan-tuan, para isterinya berkumpul. Yang mana hadis ini diceritakan oleh isteri Nabi, yang satu-satunya anak dara, tuan-tuan. Yang lain tu semuanya anak lah juga, tapi anak mak kepada anak, tuan-tuan. Semuanya
orang yang berumur, tuan-tuan. Nabi nak jaga mereka, Nabi nak selamatkan mereka daripada kepayahan. Nabi kahwin dengan mereka. Ketika Nabi sedang nazak, tuan-tuan, dan Nabi gering, tak boleh mangkit dah, para sahabat, para isteri-isteri Nabi, yang Aisyah cerita, kata Aisyah, zakarat ba'duhu nisaihi kanisatan yuqalu laha Maryah, tuan-tuan. Kata Aisyah, sebahagian daripada isteri-isteri Nabi bercerita tentang sebuah gereja yang bernama Maryah, tuan-tuan. Kemudian kata Aisyah lagi, wa kanat ummu Habibah wa ummu Salamah atata raddal Habsyah, tuan-tuan. Yang mana sambung Aisyah, di mana Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah ke sana pada tahun 5 kerasulan, tuan-tuan. Kita tertanya-tanya, tuan-tuan, kenapa Ummul Habibah dan Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ke Habsyah? Sebab itu saya nak abang kepada tuan-tuan, sebelum berlakunya hijrah ke Madinah, telah berlaku 2 hijrah sebelum berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan sebelum daripada hijrah itu, pada tahun 5 kerasulan, telah berlaku hijrah seramai 14 orang yang Nabi hantar ke Afrika, tuan-tuan, iaitu ke Habsyah. Baik, saya akan cerita sekejap lagi. Iaitu, tuan-tuan, ketika mana orang Islam mula diserang, orang Islam mula diseksa, orang Islam mula diperang, mereka tak mau jual barang, mereka kontrol ekonomi, Nabi telah arahkan 14 orang sahabat yang diketuai oleh menantu Nabi, iaitu Uthman ibn Affan, tuan-tuan, untuk pergi ke Habsyah, yakni ke Ethiopia di Afrika, melalui sahabat-sahabat yang ada pada ketika itu. Nabi hantar semua yang besar-besar, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang hebat, terdiri daripada 10 orang lelaki dan 4 orang wanita. Dan di antara 4 orang wanita itu termasuklah Ummul Habibah, Ummu Salamah, dan isteri kepada Uthman, iaitu anak Nabi Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Mereka berjalan daripada Mekah menuju ke pelabuhan di Jeddah, tuan-tuan. Oh, cerita ni dahsyat ni. Maklum pi Jeddah pasal apa? Pasal naik kapal terbang. Lah, dulu, tuan-tuan, Jeddah itu merupakan pelabuhan kapal yang besar, tuan-tuan. Dan kebetulan apabila Osman dan rombongannya, iaitu Abdurrahman bin Auf, Ruqayyah bin Muhammad, tuan-tuan, pada ketika itu anak Nabi, sampai di pelabuhan itu, kebetulan ada satu kapal, tuan-tuan. Ini hijrah yang pertama. Ada satu kapal yang akan bergerak ke Habsyah, dan mereka telah bayar kepada kapal itu. Mereka telah pergi ke Habsyah seramai 14 orang, tuan-tuan. Sebab itulah hadis yang terkenal, Nabi kata apa? Izhabu ilal Habsyah, pergi kamu, aku perintahkan kamu pergi ke Habsyah. Fa inna biha malikan ya la yuzlamu indahu ahad, kerana di sana ada satu orang raja yang mana tidak dizalimi oleh sesiapa pun orang yang berada di negeri itu, iaitu Habsyah, tuan-tuan. Rajanya seorang Kristian, negaranya sebuah negara Kristian, dan orang di bawahnya semuanya beragama Kristian. Kenapa Nabi suruh ke sana? Tuh, tengok, tuan-tuan, hebat Nabi SAW. Padahal Nabi sendiri tak pernah ke sana, tuan-tuan. Sebelum itu Nabi memang pernah ke Habsyah, tapi Nabi tidak pernah berjumpa dengan Najasyi, tuan-tuan. Walaupun Nabi kenal nama dia, tapi Nabi tidak pernah jumpa dengan Najasyi. Ketika mana, tuan-tuan, mereka pergi ke Habsyah, maka sampai ke Habsyah, tuan-tuan, mereka berjumpa dengan raja yang pada ketika itu memerintah, iaitu namanya Najasyi ataupun As'amah, tuan-tuan. Najasyi ini apabila dia mati, tuan-tuan, dia telah wafat,
Nabi telah mengarahkan para sahabat untuk bangun, qumus salah ila rajulin salih as'amah. Tuan-tuan, bangun kamu semua sahabat di Madinah pada ketika itu. Kita solat jenazah kerana telah mati, telah wafat seorang lelaki yang saleh, iaitu Najasyi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala wahyu pada Nabi berita kematian. Tuan-tuan, Nabi semayangkan jenazah As'amah, Raja Najasyi yang menyelamatkan orang Islam walaupun dia beragama Kristian, tetapi di Habsyah orang Islam dimuliakan. Tuan-tuan, apabila mereka masuk ke istana, mereka bercerita dengan Najasyi dan para pendetanya yang ramai. Tuan-tuan, sebuah empire yang kuat. Sebab tu antara gagalnya, tuan-tuan, tentera laut Kerajaan Uthmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, kerana bantuan daripada gereja Afrika Selatan telah menyekap kapal daripada masuk ke Golden Horn, menyebabkan kapal-kapal Sultan Muhammad Al-Fatih 300 biji semuanya dibakar, tuan-tuan, di dalam laut, dan mati tentera-tentera Islam, kecuali, tuan-tuan, 70 biji yang diangkat daripada laut menaiki gunung dan melalui lereng-lereng gunung, kemudian kapal itu diturunkan semula ke dalam laut. Ini teknologi yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana manusia yang berada di muka bumi, iaitu kapal yang besar, tuan-tuan, diangkat, disorong naik ke gunung dan berjalan di atas gunung, kemudian turun semula ke dalam laut untuk melepasi rantai yang besar, tuan-tuan, besar lagi pada tiang masjid, tuan-tuan. Dia rentang laut, tuan-tuan. Nah, itulah kehebatan, ketenteraan, kepimpinan yang ada di Habsyah pada ketika itu. Maka Nabi suruh mereka pergi ke Habsyah. Bila mana mereka sampai di Habsyah, tuan-tuan, mereka telah disambut oleh Najasyi, seorang raja Kristian yang baik. Tengok diplomasi, bekerjasama dengan, walaupun dia bukan Islam, tapi kalau akhlak dia baik, dia tetap sahabat kita. Kalau walaupun dia bukan Islam, tapi oleh kerana dia jiran kita hendaklah buat baik kepada mereka, tuan-tuan. Sebab itu Islam melindungi hatta gereja, hatta tokong, kuil Islam tidak robohkan, tuan-tuan. Sebab itu bila Nabi masuk ke peperangan, Nabi masuk ke semula ke Mekah, gereja-gereja, tempat ibadat di Samarkand, tuan-tuan, di Iraq, di Kufah, semuanya tidak dirobohkan dan padri-padri mereka tidak dibunuh. Sebab itu, tuan-tuan, bila Muhammad bin Al-Fatih masuk ke dalam Hagia Sophia, maklum, tahu Hagia Sophia tahu mana? Ni nak tanya pula ni. Hagia Sophia ni sebelum itu merupakan gereja terbesar, tuan-tuan. Gereja terbesar di Istanbul pada ketika itu. Tapi bila Uthmaniyah masuk, Muhammad bin Al-Fatih masuk ke dalam istana, ke dalam gereja, para padri mereka menunggu, tuan-tuan. Ketat, confirm kena bunuh, tuan-tuan. Tapi apa Muhammad Al-Fatih buat? Muhammad Al-Fatih kata, kamu bebas untuk mengamalkan agama kamu, mengamalkan budaya kamu, dan kamu bebas di dalam ekonomi kamu, dan pulanglah semua kamu ke rumah kamu masing-masing. Tuan-tuan, pendeta-pendeta Kristian yang ada pada ketika itu, sebahagian daripada mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana apa? Kerana lunaknya mulut Sultan Muhammad Al-Fatih yang ikut jejak langkah Nabi SAW di dalam cara bagaimana nak tackle orang bukan Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila rombongan pertama berjaya, ni saya nak cerita sikit boleh no? Bila rombongan pertama berjaya, tuan-tuan, mereka lanyak lagi Nabi, antaranya Abu Jahal pada ketika itu. Tekong besar, puak-puak Quraisy ni, tuan-tuan. Siapa dia lagi? Amru bin Al-As, tuan-tuan. Siapa dia lagi? Khalid bin Al-Walid pada ketika itu. Dahsyat, tuan-tuan, mereka ni. Mereka lanyak orang Islam, tuan-tuan, di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tuan-tuan, mereka lanyak orang Islam dan tak boleh pergi, tuan-tuan. Maka Nabi telah arahkan hijrah yang kedua, tuan-tuan.
iaitu seramai 84 orang lelaki dan 18 orang wanita, tuan-tuan. Sebab itulah di antara rombongan ini yang perginya adalah isteri Nabi SAW sendiri, pergi ke sana untuk menyelamatkan orang Islam. Sebab tu rombongan pertama, tuan-tuan, Nabi tak hantar orang cokia-cokia, tuan-tuan. Nabi tak hantar golongan hamba, Nabi tak hantar golongan fakir miskin, tapi Nabi hantar orang yang besar, tuan-tuan. Osman, orang besar, tuan-tuan, ternama di Mekah. Nabi kirim dia pergi. Nabi kirim pula Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan, antara orang paling takut adalah Umar ibn Al-Khattab. Dan antara orang yang Umar tak boleh pergi, tuan-tuan, kalau dia cakap dengan Umar, siapa dia? Dia adalah Abdul Rahman bin Auf. Hanya satu orang sahaja yang boleh mengalahkan Umar ibn Al-Khattab di dalam bercakap, tuan-tuan. Kenapa? Kerana lunaknya, hebatnya Abdul Rahman bin Auf. Sebab tu bila dia pergi ke Madinah, tuan-tuan, perkara pertama dia tanya, apa dia? Belum? Perkara pertama dia tanya, di mana pasar, tuan-tuan. Sebab tu Hasan Al-Ansari nak bagi kepada dia, aku ada 4 buah kedai, ambil kat hang 2, hadis Bukhari. Simpan kat aku 2. Aku ada 4 orang isteri, ambil kat hang 2, simpan kat aku 2. Tuan-tuan, punya baik orang Ansar kepada orang Muhajirin. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf kata apa? Cheese, dia kata, sesungguhnya keturunan aku tak makan sedekah kecuali aku berusaha sendiri. Pinjam sikit duit, dia kata. RM50. Dia buat projek apa, tuan-tuan? Projek jual tali unta, tuan-tuan. Hebat tu. Cerita sikit dia, tuan-tuan. Dia beli unta di Bertam. Contoh, bukan ni, dia pun kata, sahabat pun pernah main Bertam, no? Tuan-tuan, jam, tuan-tuan. Ketum terus, no? Tuan-tuan, contoh dia beli unta di Bertam harga 50 dirham. Dia pergi jual dekat Limbongan juga 50 dirham. Orang kata apa? Ni tak boleh pakai, tuan-tuan. Hang beli 50 dirham, hang pergi jual pun 50 dirham, mana untung dia, tuan-tuan? Tapi Abdul Rahman bin Auf cerdik, tuan-tuan. Dia bukan target marketing unta tu, tapi dia target market tali unta tu. Sebab tu bila dia jual unta, tali dia simpan, tuan-tuan. Tali dia simpan. Kemudian dia pergi beli pula dengan harga tu. Dia beli lagi, pergi jual tempat lain dengan harga yang sama. Tapi tuan-tuan, lama kelamaan tali unta jadi kekurangan di Madinah. Kerana apa? Lungguk di rumah Abdul Rahman. Pasal dia jual unta, tali pengikat unta tu dia tak bagi, tuan-tuan. Dia ambil kat dia. Maka menyebabkan orang Madinah terpaksa membeli tali unta kepada Abdul Rahman bin Auf dalam keadaan dia demand harga balik, tuan-tuan. Dahsyat, tuan-tuan. Macam cerita ni lah, topeng ni, emas tu. Ingat dulu PKP pertama, tuan-tuan. Kalau orang jumpa duit, jumpa emas, orang ambil emas dengan topeng sekotak, orang ambil yang mana? Cincin emas ke topeng? Orang ambil topeng, tuan-tuan. Pasal apa? Harga gila punya mahal, tuan-tuan. Tapi cerdik Abdul Rahman, dia kaya. Lepas tu dia kahwin, tuan-tuan. Bila Nabi pergi ke pasar, Nabi tengok Abdul Rahman. Apa dia kuning-kuning di muka Abdul Rahman ni, di dada, di baju ni? Nabi tanya, apa dia di baju hang, Abdul Rahman? Dia kata, tazawwaj, aku kahwin. Dia kata, lah, Nabi kata, hang kahwin, bila kahwin? Dia kata, baru ni ya. Nabi tanya, hang bagi mahar apa? Aku bagi mahar emas. Dia kata, dahsyat, tuan-tuan. Baru mai Madinah, kahwin boleh bagi mahar emas dah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hebatnya sahabat, tuan-tuan. Baik, balik pada cerita. Rombongan yang kedua, tuan-tuan, seramai 84 lelaki dan juga 18 orang wanita yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan. Siapa dia Ja'far ni? Dialah orang yang second terakhir yang pegang panji-panji Islam di Jordan, tuan-tuan, iaitu di Mu'tah, yang dipotong tangannya. Dan dialah antara orang yang berpuasa
tetapi turun berperang 3,000 lawan 120,000, tuan-tuan. Dahsyat. Di Bushra, tuan-tuan. Depa ni depa khianat Nabi dan mereka ikut pemimpin, dan akhirnya terpaksa berlaku peperangan. Perang ni Nabi tak pi, tuan-tuan. Sebab itu bila syahidnya Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, tuan-tuan, panji-panji tersebut telah diambil oleh apa? Oleh Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan. Ketika dia bawa, tuan-tuan, panji-panji itu, dia lawan dengan musuh, tuan-tuan, depa kerak tangan dia. Dia kepik dengan siku dia. Depa kerak lengan dia. Dia kepegang dengan sebelah kanan. Maka kerak lagi. Kerak dan kerak. Akhirnya, tuan-tuan, dia kepik dengan leher dia. Dan yang terakhir, maka belah di belakang dia, tuan-tuan. Terjatuh dia. Tak mati lagi, tuan-tuan. Mai bantuan, tuan-tuan. Nak bagi air kat dia. Gada'ul ma'. Dia kata apa? Gala inni sa'im. Sesungguhnya aku berpuasa. Aku teringin aku tak mau berbuka sekarang. Aku nak berbuka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, dialah satu-satunya sahabat yang sebelum masuk ke syurga, dia minta izin dengan Allah untuk turun berjumpa Nabi di Madinah, sedangkan dia telah syahid di Jordan pada ketika itu, ribuan kilometer daripada Madinah. Sebab tu Nabi tengah bercakap, Nabi tunjuk telah syahid Abdullah bin Rawahah di sini. Nabi tunjuk dengan tongkat dia, jalan lagi, telah syahid Zaid bin Harithah, anak angkat aku. Nabi teriak, tuan-tuan, anak angkat syahid. Itu yang Zaid telah meninggalkan isterinya Zainab binti Jahsy, tuan-tuan. Baik. Kemudian dia kata apa? Telah syahid pula Ja'far bin Abi Talib. Tuan-tuan, kemudian panji-panji itu telah diambil oleh siapa? Khalid bin Al-Walid, tuan-tuan. Kemudian tentera Islam menang, tuan-tuan. Hampa bayangkan, satu orang nak mengadap 300 orang, tuan-tuan. Tapi oleh kerana kuatnya semangat, walaupun mustahil bagi mata kita, mustahil bagi normalnya, tapi tidak mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Mana ada peperangan Islam, tuan-tuan, yang orang Islam lebih ramai daripada musuh? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Badar 300 lawan 1000. Tuan-tuan. Tabuk, tuan-tuan. 2000 lebih. 1000 lebih lawan 3000 lawan dengan 100,000. Tuan-tuan, tak ada siapa pun yang mati dalam peperangan Tabuk. Dalam sebahagian riwayatnya, tapi tentera musyrikin lari berterabur, tuan-tuan. Tengok bagaimana kegerunan mereka terhadap Islam dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bila mana mereka sampai, Abdullah bin Mas'ud pun ikut. Tuan-tuan, bila mana Quraisy telah tahu yang mereka nak pergi ke Habsyah seramai 101 orang ni, tuan-tuan, Quraisy telah mengutuskan, siapa dia, maklum? Oh, maklum. Dia telah mengutuskan Amru bin Al-As, tuan-tuan. Cerdik politik, hebat, tuan-tuan, politik dia. Sebab tu dia dilantik menjadi gubernur pertama di Mesir, tuan-tuan. Nak tackle orang Mesir ni, tuan-tuan. Orang Mesir ni kadang-kadang, ya Allah, tuan-tuan, kita naik bah di Mesir, kita naik bah, berdirilah kita, naik, tengok ada kerusi kosong satu, kita pun nak pergi duduk, tuan-tuan, dia tak bagi. Dia kata apa? Kawan aku ada. Kita tanya, mana kawan dia? Jauh lagi kawan tu, tuan-tuan. Tak bagi dah orang duduk. Punya dahsyat, tuan-tuan, perangai dia. Sebab itulah Amru bin Al-As dihantar untuk tackle orang Mesir ni, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, bila sampai di sana, rombongan Amru bin Al-As juga sampai membawa harta yang mewah, tuan-tuan. Ketika mereka sama-sama masuk di dalam istana, tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan, pada ketika itu telah menghadap kepada Najasyi, dan dia telah berkata kepada Najasyi, wahai tuanku, kami telah mendapat perintah daripada Nabi kami, yang mana dia daripada golongan bangsa kami, dan kami dia telah membawa satu kitab
Dan dia telah menerima wahyu daripada Tuhan kami, dan dia telah menyampaikan kepada kami Alkitab. Tuan-tuan, Najasyi ni Kristian, tuan-tuan, kuat. Kemudian Najasyi telah berkata kepada Ja'far bin Abi Talib, kata Najasyi, perdengarkan kepada aku apa daripada kitab-kitab ataupun firman-firman yang telah disampaikan oleh Rasul kamu. Tuan-tuan, Ja'far cerdik. Oleh kerana dia tahu, tuan-tuan, mereka ni orang Kristian, dan Ja'far telah membacakan surah Maryam kepada mereka. Bila Ja'far membacakan surah Maryam, tuan-tuan, Maryam dan Isa disebut di dalam surah itu, itulah yang mereka anggap sebagai Jesus, tuan-tuan, Jesus Christ. Dan tuan-tuan, Najasyi telah mula menitiskan air mata sehingga basah janggut dia, dan melihat kepada kiri dan kanan. Para pendeta mereka turut menangis teresak-esak mendengarkan betapa lunak dan indahnya suratul Maryam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab itu mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Orang yang serabut, tuan-tuan, serabut apabila dia dengar Al-Quran, lunak hati dia, tuan-tuan, tersentuh hati dia. Sebab tu di Amerika Syarikat hari ni, sebahagian ahli psikologi mula memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada banduan-banduan yang berada di sana bagi proses psikologi. Walaupun dia tak faham Quran, tapi bila dia mendengar lunaknya Al-Quran itu dilantunkan, mereka mula daripada agresif tadi, lepas sejam, lepas 10 minit, lepas setengah jam, maka jadi lembut dan mereka menangis tak tahu sebab apa, tuan-tuan. Saya pernah baca satu artikel jurnal yang mereka buat kajian begitu. Para banduan yang ganas ini, yang tak boleh nak tackle dengan psikologi biasa, tuan-tuan, antara orang psikologi di sana, saya tak ingat pasal saya baca sekali ya, tapi sahih cerita tu, mereka masuk mereka dalam satu bilik, pasang Al-Quran, biarkan dia. Mula-mula kemas lagi, tuan-tuan, duduk lama sikit, macam tuan-tuan, macam pokok lah. Bila duduk elok, cuba letak tengah panas, tak siram air, bunga tu mula-mula mekar, tuan-tuan. Dah lama tu dia kecut sikit, tuan-tuan. Begitulah keadaan mereka. Mereka menangis dalam keadaan mereka tak tahu kenapa mereka menangis. Sebab itulah, tuan-tuan, walaupun dia seorang Najasyi, seorang agama Kristian, tapi oleh kerana lunaknya suratul Maryam, lunaknya Al-Quran, dia mula menangis, tuan-tuan. Menangis mendengarkan ayat-ayat Allah. Inilah yang Rasul kami telah sampaikan. Mai pula, tuan-tuan, Amru bin Al-As, apa dia kata? Wahai tuanku, kami telah mewakili bapa mereka dan bapa dan datuk nenek mereka serta bapa-bapa saudara mereka untuk kami mengambil mereka pulang semula ke bumi Makkah, yang mana tempat asal mereka. Maka tuanku, eloklah jika tuanku menyerahkan mereka kepada kami untuk kami menguruskan mereka. Tuan-tuan, ni dia minta dengan bawa barang, tuan-tuan, yang orang Islam ni apa pun tak bawa, tuan-tuan. Apa pun tak ada. Tapi tengok bagaimana Allah, tuan-tuan, melentur hati seorang raja yang hebat dengan Al-Quran, tuan-tuan. Lunak dia. Dan dia telah menolak permintaan Amru bin Al-As tadi. Maka Amru bin Al-As balik semula ke Mekah dengan kehinaan yang penuh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi akhirnya, tuan-tuan, Najasyi ni dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia Islam dalam diam. Dia mentadbir sebuah kerajaan yang berlatar belakangkan Nasrani. Dia telah berada di pemerintahan yang tertinggi, tetapi dia telah mengucap 2 kalimah syahadah, menjadi orang Islam dalam keadaan senyap, tuan-tuan. Dan akhirnya sehinggalah dia mati masa Nabi itu masih lagi hidup, tuan-tuan. Baik, apabila Ummu Salamah, balik pada cerita asal ni, Ummu Salamah dan Ummul Habibah, tuan-tuan,
Maka masuk ke dalam gereja tersebut, iaitu gereja Maria, tuan-tuan, di sana. Apa kata Ummul Habibah, tuan-tuan? Apa nama? Mereka bercerita tentang cantiknya patung-patung dan cantiknya binaan gereja tersebut. Kata mereka, fazakarata min husniha wa tasawira fiha, tuan-tuan. Maka menceritakan bagaimana cantiknya gereja itu dibuat dengan patung-patungnya yang cantik. Dan tuan-tuan, mereka puji betapa indahnya binaan tersebut. Nabi yang sedang uzur, yang sedang nazak dan sedang gering pada ketika itu, terdengar apa yang isteri dia sedang ceritakan di depan sana. Maka Nabi dalam keadaan, walaupun dia sakit, walaupun dia menahan kesakitan pada ketika itu, kerana Nabi sakit dan memang Nabi diracun pada ketika itu, menyebabkan Nabi jadi tak larat, tuan-tuan. Dan Nabi pun juga disihir sebelum itu. Tuan-tuan, Nabi telah terdengar apa yang dibicarakan. Duk cerita orang perempuan biasa, maklum. Dia pergi rumah leha, dia tengok, amboi, color kuning cantiknya. Tuan-tuan, dia tengok pinggan pula, oi, jenama korel. Sekali tengok sudu pula, oi, color mah. Sekali dia tengok apa nama, pelapik meja pula, amboi cantiknya. Tuan-tuan, dia tengok saja ke? Tak. Balik sekali pasang, tuan-tuan. Abang, cantik lah rumah leha tu. Rumah kita tak nak ke cat begitu. Baru cat raya hari tu, hang sembang nak cat pula. Alah bang, berkira lah abang ni, tuan-tuan. Sama macam orang perempuan pergi pasar, tuan-tuan. Orang perempuan pergi ke supermarket. Kalau dia abang, dia beli susu 6 tin. Tu Pak Ma'un, tuan-tuan. Beli tin ya, tapi 6 abang beli, tuan-tuan. Sebab abang sayangkan awak, tuan-tuan. Buku sejarah pun tinggal, tuan-tuan. Kan? Walaupun dia kata bang, boleh tahan cerita ni, tuan-tuan. Tapi oleh kerana isteri suruh pergi, dia pergi, tuan-tuan. Dia pergi, apa yang dia tengok? Tak tengok apa dah. Pergi ambil susu, bayar dan dia balik. Itu orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan dia singgah, abang, singgah sat kedai tu, nak beli, singgah supermarket sat, nak beli susu lah, habis abang susu. Nanti abang juga nak minum teh, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia apa singgah, parking. Tak apa, abang nak turun juga. Tak payah. Abang tunggu dalam kereta. Bukan lama pun, kejap je ni, nak pergi ambil susu je. Yang si tua kutuk tu pun tunggulah dalam kereta, tuan-tuan. Tak berapa cerdik, tuan-tuan. Tunggulah dalam kereta. Tak mati enjin. 10 minit dah ni. Tunggu lagi sambil dengar lagu Ahmad Jaih di ambang sore, tuan-tuan. Habis Ahmad Jaih, dia pun sakit jiwa. Mai hendak kilau pula, tuan-tuan. Hoi, dia layan lagi. Habis hendak kilau, dia mula kacau bilau, tuan-tuan. Sejam dah tak keluar lagi ni. Tengok, tuan-tuan. Dia minta susu patut RM2 ya, tapi dia minta 100. Mana tahu abang oi. Mi bagilah 100. Tuan-tuan, tengok keluar. Begini troli, tuan-tuan. Kiri kanan, tuan-tuan. Tu orang perempuan, tuan-tuan. Pasal apa? Teringat nak beli susu lah. Tapi bila tengok tepung promosi RM2 sepaket, dia ambil 3, tuan-tuan. Jalan pula lagi telur sepapan RM5, 6 papan dia ambil, tuan-tuan. Ini adik-beradik musang ke apa, tuan-tuan, makan telur. Tuan-tuan, ambil buh dalam troli tu. Tengok beras, ayam, ikan, habis dia angkut. Tu sifat orang perempuan. Dia suka tengok dan dia suka bercerita, tuan-tuan. Sehari petang dia pergi rumah Kiah. Kau tak tahu, tu tengah sale sekarang ni. Murah gila, dia kata. Pergilah. Tuan-tuan, si Kiah dengar pula pasang, tuan-tuan. Pergi dengan motor apa dia pergi dengan lelaki dia. Punya murah pasal orang perempuan cerita. Sama baju. Maklum. Baju sama le, tuan-tuan. Kita orang lelaki, tuan-tuan, hari ni pakai baju sama, esok pakai baju sama. Main masjid, orang tak perasan pun geng-geng kita. Den tu kemarin bukan pakai baju tu ah. Toh, aku tak tahu. Tuan-tuan, tu lelaki. Kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu. Tuan-tuan, bini dia kata, abang, orang dah gosok dah tu baju baru.
Abang pergi pakai baju semalam apa? Oh iya ke? Bukan aku pakai baju lain ke? Baju tu. Tapi orang perempuan tak, tuan-tuan. Kenuri. Kalau kenuri, rumah Kiah baju kuning. Rumah Leha baju biru. Rumah Jenak baju kuning, tuan-tuan. Pasal apa? Dia rasa baju tu sama, nampak. Tapi kita kalau orang lelaki tanya, kemarin bukan hang pakai baju kalau ni, hang pakai baju ni. Tak, dia kata, baju ni aku ada 5 pasang. Dia kata, hari-hari aku pakai. Orang lelaki pandai kono, kata. Tu nak cerita sifat. Sebab itulah isteri Nabi ni, bukanlah dia nak ajak orang tu pergi kepada agama lain, tapi seronok saja-saja bila madu-madu dia berkumpul, tuan-tuan. Is one, is two, is three, tuan-tuan, is four. Duduk di rumah Nabi SAW. Zainab, Ummul Habibah, Ummu Salamah, Aisyah ada duduk di rumah tu. Tuan-tuan, mereka bercerita sama mereka. Nabi dengar, tuan-tuan. Nabi bangun dan Nabi telah berkata, tuan-tuan, ulaika idza mata fihim rajulun salih. Nabi telah kata. Nabi kata apa? Mereka itu ialah orang-orang apabila matinya orang-orang soleh di tempat mereka, maka bina banau ala qabrihi masjidah, maka bina di situ tempat sujud. Masjid itu bukan masjid maksud dia. Masjid daripada perkataan Arab sajadah, tuan-tuan, tempat sujud. Kemudian dia jadi dia jadi yasjudu, dan dia jadi masajid ataupun masjid, tuan-tuan. Okey, baik, tu cerita bahasa Arab, payah nak cerita lama, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata apa? Ulaika syiraru khalqillah, tuan-tuan. Mereka adalah seburuk-buruk manusia yang ada di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, bermulanya hancur orang Islam di atas muka bumi ini daripada Nabi Adam, zaman Nabi Adam, adalah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, zaman Nabi Adam orang tak sembah berhala, tuan-tuan. Zaman Nabi Idris orang tak sembah berhala. Tapi oleh kerana zaman Nabi Nuh telah mati, tuan-tuan, 5 orang daripada orang soleh di tempat Nabi Nuh, maka tak ada semangat lagi. Orang soleh ni mati siapa? Ya'us, An-Nasar, Wad dan sebagainya. Itu disebut dalam Quran. Mereka ni telah mati, tuan-tuan. Dan orang kampung dia tak seronok dah. Itu terjadi zaman Nabi. Bila Nabi telah wafat, berapa orang murtad, tuan-tuan? Tu sahabat tu pernah tengok Nabi. Kita hari ni punyalah rindu kat Nabi, sampai buat kasidah Ya Hanana. Ada hak tak reti banana apa dia bantai, tuan-tuan. Asal nana yang belakang. Pakai hentam, tuan-tuan. Pasal apa? Rindu Nabi SAW. Kadang-kadang selawat tiap-tiap malam. Sebab tu, tuan-tuan, dalam kitab Musyafatul Qulub menceritakan, kitab lama ni, tuan-tuan. Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan bagaimana orang yang selawat tiap-tiap malam 100 kali mati dan dimuliakan di hadapan Kaabah, tuan-tuan. Mula-mula mati mayat jadi hitam, tapi oleh kerana dia saleh dari segi selawat, tuan-tuan, walaupun dia tak baik, banyak salah dia, banyak kurang dalam ibadah wajib dia, tapi dia banyak selawat, tuan-tuan, dia diselamatkan oleh Allah. Yang mana anak dia sendiri mimpi berjumpa Nabi SAW, dan Nabi telah mengusap wajah ayahnya yang hitam sampai dia ambil kain ihram, tuan-tuan, dia tutup mayat ayah dah. Ni di Mekah, tuan-tuan, mati. Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan, tuan-tuan, bagaimana Sufyan jumpa dia tawaf. Dia baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tanya budak muda ni, minta maaf adik, nak tanya pasal apa adik tawaf baca selawat, sedangkan ada hak lain lagi yang boleh baca. 7 adik selawat. Dia kata 2 tahun lepas kami mai buat haji, saya bawa ayah saya. Ayah saya tawaf dan ayah saya mati depan Kaabah. Tiba-tiba mayat dia tukar jadi hitam. Saya selimut dengan ihram, tak mahu bagi orang tengok. Dan tuan-tuan, ketika dia duk teriak, dia telah tertidur dan jumpa Nabi SAW dalam mimpi. Kemudian, tuan-tuan, Nabi telah menceritakan kepada
dia bahawa tuan-tuan, amalan ayah dia iaitu selawat kepada Nabi telah menyelamatkan ayah dia daripada musibah yang ditimpa tuan-tuan. Nah, wallahu taala a'lam cerita ni. Baik. Tapi ada dalam kitab tuan-tuan. Nah, kitab lama. Sufyan Ats-Tsauri, guru pada Imam Syafi'i tuan-tuan. Bukan cokia punya orang. Sufyan Ats-Tsauri terpaksa tutup telinga masa dia lalu di pasar. Kalau tidak tuan-tuan, dia rekod habis orang duk berbual di pasar. Punya kuat ingatan tuan-tuan. Sufyan Ats-Tsauri. No, dahsyat tuan-tuan cerita ni. Baik. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Mereka ini ulaika syiraru khalqillah tuan-tuan. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Allah utuskan Nabi Nuh berapa tahun maklum? Oh maklum. Maklum oi. 950 tahun tuan-tuan. Tu pun berapa orang yang ikut. Kerana apa? Telah mati Ya'us, Nasar dan Wad ini menyebabkan tuan-tuan bila mati mereka telah bina satu patung, satu patung tanda ingat-ingatan. Tujuan dia bukan untuk sembah tuan-tuan. Tujuan dia untuk ingatan, kenang-kenangan bahawa mereka ialah golongan yang soleh di tempat kita dulu. Sebab tu Allah hantar Nabi Nuh, hancur orang Islam. Menyembah berhala pertama di muka bumi ini adalah zaman Nabi Nuh alaihissalam tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mereka buat patung tersebut bukan untuk sembah, tapi untuk peringatan habis generasi pertama tuan-tuan, lahir generasi kedua di kampung tersebut, mereka menyembah patung-patung tersebut. Sebab tu mesej yang saya nak sampaikan pada malam ni adalah berkenaan dengan patung-patung yang orang duk bubuh dalam rumah, hias di tempat-tempat yang tinggi tuan-tuan. Dia beli bukan untuk anak dia main, bukan untuk anak main, tapi bapa anak tu main tuan-tuan. Dengan patung yang pelik-pelik, kadang-kadang itu dia letakkan. Itu yang dilarang oleh agama tuan-tuan. Jangan duk buat main. Dalam kereta berlambak patung letak. Tak boleh tuan-tuan. Agama larang. Apa kata agama tuan-tuan? Sebab itulah Nabi tegas tuan-tuan. Walaupun Nabi tengah nazak, Nabi tengah gering, tapi oleh kerana mendengar cerita tadi, Nabi tegur directly dalam keadaan itu. Bukankah Nabi nak marah pasal apa? Tapi disebabkan akidah tuan-tuan. Nak selamatkan akidah, tak mau buka pintu-pintu kepada jalan untuk rosaknya akidah. Nabi terus bangun walaupun dalam keadaan Nabi gering tadi. Tu demikianlah betapa tegahnya Nabi di dalam akidah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita hanya kata Islam bukan sekadar mengenal Allah saja tuan-tuan. Islam bukan sekadar itu saja. Kenal saja tak jadi tuan-tuan. Sebab tu Islam bukan sahaja percaya wujudnya Allah, dan Islam bukan sekadar iktiraf Allah sebagai Tuhan tuan-tuan. Kalau kata kita buat setakat tu, tak ada takwa, tak ada iman, tak ada amal, hati qalbun tak ada, lisan tak ada, perbuatan tak ada, habislah iman kita tuan-tuan. Sebab tu hari ni ramai orang boleh kata, tuan-tuan, kalau nak dikira daripada percaya Allah saja, orang Quraisy mereka percaya Allah tuan-tuan. Sebab tu anak mereka Abdullah, termasuk bapa Nabi nama Abdullah, padahal mereka tak Islam tuan-tuan. Apa lagi? Haji. Tuan-tuan kata, kami buat haji lama, kami orang Islam buat tak tuan-tuan. Orang Quraisy lah orang yang buat haji awal lagi daripada kita. Mereka, tuan-tuan, kalau kata kita baca labbaik Allahumma labbaik, kita kata kita baca, mereka lebih lama labbaik Allahumma labbaik, kami sambut, kami sahut seruanmu ya Allah tuan-tuan. Kalau kita nak kata tengok kebesaran Allah, mereka tengok ketika mana Abrahah tuan-tuan menyerang Kaabah, Allah turunkan burung ababil tuan-tuan. Siapa yang tengok depan mata burung ababil? Siapa yang tengok batu tu dilempar kepada gajah yang besar? Orang Quraisy. Tapi mereka tetap
melakukan perkara yang Allah tak bagi. Sebab tu tujuan utama Nabi dihantar bukan untuk apa tuan-tuan, melainkan untuk mengeluarkan manusia daripada kesyirikan. Sebab tu Abu Hurairah tanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang paling dibenci oleh Allah dan payah dosa ni nak diampun? Apa dia? Syirik pertama. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kata Nabi, qati'ar rahim, orang yang memutuskan silaturahim tuan-tuan. Demikian besarnya. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, Allah mengharamkan patung untuk orang Islam tuan-tuan. Kadang-kadang kita beli mahal kerana minat kita. Tu saya nak tegur. Beras tak beli tuan-tuan, tapi dia duk beli dalam Facebook, buat live tuan-tuan. Buat live dalam Facebook, duk beli patung Power Rangers, patung Star Wars, patung natang apa lagi tah tuan-tuan, Barbie. Bukan hak yang tu, hak tu lain. Hak ni Barbie tuan-tuan, Barbie nah. Barbie tu patung serupa macam orang, segak tak sangka tuan-tuan. Pakat beli 200-300 dan balik bubuh dalam cermin di rumah. Anak-anak tak boleh nak capai. Tuan-tuan, itulah yang dilarang oleh agama. Sama macam letak dalam kereta. Dia letak gantung atas kereta, susun penuh atas dashboard. Tuan-tuan, itu dilarang oleh agama. Walaupun dia kata, saya bukan sembah ustaz patung ni, tetapi generasi kita mungkin sembah. Itulah orang Nabi Nuh kata, kami tak sembah ni, kami buat ni sebagai peringatan ni saja, seronok, minat, dan kami kenangkan mereka. Tak apa. Habis mereka mati tuan-tuan, anak-anak mereka menyembah patung-patung orang saleh di kampung mereka itu, menyebabkan Allah telah hantar Nabi Nuh AS. Akhirnya Allah buat pula apa dia tuan-tuan? Mai banjir yang besar, tenggelamkan semuanya umat Nabi Nuh AS tuan-tuan. Demikian ujian yang berat tuan-tuan. Oleh kerana patung yang kecil tadi, banjir datang tuan-tuan, habis satu umat. Kecuali yang terselamat, mereka yang bersama di sisi Nabi Nuh AS tuan-tuan. Demikianlah tuan-tuan. Orang Quraisy pun dah tengok lama dah. Kalau kita cerita bab buat haji, mereka lagi lama buat haji daripada kita. Mereka lagi lama tawaf, mereka lagi lama pergi Mina, wukuf di padang Arafah. Tapi tuan-tuan, apa yang mereka tak boleh buat? Kalau kita kata, satu lagi, kalau kita kata kita buat korban, mereka dah lama buat korban. Sebab tu buka balik surah Al-An'am, bagaimana mereka mengatakan, hadza lillah, korban ini untuk Allah, wa hadza li syurakaina, dan korban ini juga untuk berhala-berhala tuan-tuan. Sebab tu bila mereka bertawakal kepada Allah, maka sandarkan tawakal itu kepada berhala. Mereka berdoa kepada Allah, maka sandarkan doa itu kepada berhala. Maka terjemahkan kasih sayang mereka kepada Allah, mereka juga kasih dan sayang kepada berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat itu tuan-tuan. Tu belum saya cerita lagi tuan-tuan, patung tu ada penunggu. Ni bahasa kampung dalam hadis Bukhari, bagaimana Khalid tuan-tuan telah menghancurkan Uzza tuan-tuan, Lata dan Uzza. Nabi arahkan, wahai Khalid, pergi hancurkan Lata dan Uzza di Kaabah. Khalid pun pergi tuan-tuan, ambil pedang, hayun, runtuh tuan-tuan. Ketika mana Nabi Khalid telah balik, tuan-tuan, Nabi kata, aku telah menghancurkan dia, habis musnah. Maka kata, kau tidak menghancurkan apa pun, kerana dia masih hidup. Tu tuan-tuan, bila Khalid pi balik tuan-tuan, ni hadis sahih, bila Khalid pi balik di Kaabah, tuan-tuan, Khalid ternampak satu lembaga perempuan yang rambutnya menghurai tuan-tuan, berdiri di atas gunung tuan-tuan. Khalid pun naik kuda dia tuan-tuan, bergegas pergi ke situ. Itulah Uzza tuan-tuan, yang orang Quraisy sembah di Kaabah, kerana dia hidup sebagai jin tuan-tuan, iblis tuan-tuan. Dia jadi perempuan. Ni saya baca hadis ni sahih tuan-tuan.
No, ni bukan mastika. No, bukan cerita siram malam ke apa. Tuan-tuan, bila Khalid naik ke bukit, Khalid tengok satu lembaga perempuan yang besar, tinggi dan rambut menghurai. Lalu Khalid telah menghunuskan pedang, tuan-tuan, ke dada perempuan itu, dan dia telah hancur binasa. Maka barulah mati apa yang disebut sebagai Uzza, berhala perempuan. Lata dan Uzza. Ui, dahsyat. Jangan buat main-main, tuan-tuan. Sebab tu sampai ada cerita Annabel. Maklum? Annabel, hak cerita patung perempuan tu, dia ambil daripada kisah yang berlaku di sana, tuan-tuan. Apabila patung tu letak tani, sehari petang dia duduk tani pula, malam dia duduk tani pula, siang esok dia berubah, tuan-tuan. Tu sampai orang putih buat cerita, tuan-tuan. Daripada kisah yang berlaku pada tahun 50-an dulu ni. Sebab itulah agama larang patung ni, tuan-tuan. Tapi agama beri pengecualian kepada anak-anak kita. Pasal patung yang diberi kepada anak-anak kita bukan didasarkan kepada pengagungan. Iaitu apa dia? Kita main patung, mak-mak bapak ni pesan kat anak-anak, tuan-tuan. Menantu kita kadang-kadang minat ni jadi pelik, tuan-tuan. Dia minat patung, minat susun kat dalam rumah. Agama tak bagi, tuan-tuan. Sebab itu tak ada berkat, tak ada rahmat dalam rumah. 2 minit boleh nak? Kerana apa? Kerana adanya berhala-berhala. Orang bukan Islam, mereka tak ada masalah, tuan-tuan. Mereka lakum dinukum waliyadin. Untuk agama kita, mereka nak buat patung besar mana pun buatlah, tu depa punya pasal, tuan-tuan. Kita tak ada masalah. Hatta di Kelantan pun patung bukan main besar, tuan-tuan. Terbesar Asia Tenggara saya rasa. Ada orang Islam pergi katok bagi hancur? Tak ada, tuan-tuan. Dan tak boleh kita katok bagi hancur, kecuali dia buat tengah jalan, buat tempat parking ke, tu kita kena robohkan. Jangan kata patung. Masjid, kalau dibuat, dia bukan tanah yang ditetapkan. Masjid pun kita untuk zaman Nabi, tuan-tuan. Masjid Dirar, Nabi suruh bakar, tuan-tuan. Habis balik daripada perang Uhud, mereka jemput Nabi. Siapa dia, tuan-tuan? Abdullah, apa nama? Ubay, apa nama? Abdullah, siapa nama? Apa nama tu? Abdullah Ubay bin Salul. Apa nama? Bukan dia. Ambuh tak ingat, tuan-tuan tu. Ni puak-puak musyrikin ni. Abdullah bin Ubay, tuan-tuan. Dia yang ajak Nabi. Wahai Nabi, ni semenek. Nabi, mailah semayang di masjid kami. Nabi kata, inna ala safar. Kami nak musafir, nak pergi perang. Tak apa, lepas kami balik daripada Tabuk nanti, kami mai semayang masjid yang ni apa dia? Rasmi masjidnya. Mereka buat masjid Dirar tu dekat dengan masjid Nabi, tuan-tuan. Dengan alasan apa? Supaya orang tua-tua yang tak larat pergi masjid Nabi boleh mai masjid mereka. Sebenarnya tujuan mereka, tuan-tuan, nak menghancurkan orang Islam, tuan-tuan. Maka buat masjid elok, tuan-tuan, masjid. Tuan-tuan, balik daripada Tabuk, turun firman Allah, jangan sekali-kali wahai Muhammad kau semayang di dalam masjid mereka itu. Tuan-tuan, Nabi telah arahkan 2 orang sahabat, Ali bin Abi Talib dengan satu lagi, pergi bakar masjid tu, tuan-tuan. Tu masjid Nabi suruh bakar. Sebab tu adilnya Islam. Walaupun dia masjid, tapi buat tak kena, Nabi suruh bakar masjid. Sebab itu saya nak abang sikit, tuan-tuan. Kalau kata anak kita, cucu kita beli patung, dia dikecualikan daripada haram tersebut. Kerana dia beli bukan macam kita. Kita beli boh atas susun kot lah rumah. Bukan ada apa pun, saja susun. Ayat Quran pun kita boh, patung pun kita boh, tulang dengan menulang, dengan gading tak gading. Tu tulang tu, tuan-tuan. Wah, makanan jin, tuan-tuan. Betul lah dia disamak jadi elok apa semua, tapi dia tulang menulang ni makanan jin, tuan-tuan. Tak payahlah. Gading-gading tu tak payah, tuan-tuan. Tulang-tulang ni buh elok-elok, pokok-pokok bunga. Maklum kenyeh balik lagi. Itulah abang, orang ajak pergi nilai beli pokok bunga, tak ada. Tuan-tuan, pasang lepas ni lingkuk duit palung. Tuan-tuan, dia hutang dengan Bengali, tuan-tuan, 3 bulan 3 kali bayar. Tuan-tuan, anak cucu kita, kenapa agama bagi? Kerana tidak ada unsur pengagungan. Kita beli kat dia Atroman, tuan-tuan, 2 hari tengok kepala tak ada Atroman.
Man dah tak jadi man, dah jadi Atra tuan-tuan. Kita beli Robocop kat dia, tengok kaki dah tak ada dah, jadi lipas kudung dah Robocop. Itu tak apa. Kenapa? Tidak ada unsur pengagungan. Tapi kalau kita beli tuan-tuan, kita yang beli, bapak budak ni yang beli, kita bubuh tempat elok-elok, buh dalam kereta. Kadang-kadang saya tengok tuan-tuan, depa gantung di belakang kereta tu. Patung tu kita duk ikut tu, duk tengok patung tu. Itu yang pergi belah pungkok kawan tu. Pasal duk khusyuk tengok menatang patung tu. Kadang beruk, ada beruk mak ye tuan-tuan. Nah, dia buh di lori dia. Tuan-tuan, nah, agama lah larang dah tu. Kerana bermulanya hancurnya agama akidah kerana adanya apa? Patung yang mereka sembah zaman Nabi Nuh. Sebelum tu elok, zaman Nabi Adam, Nabi Idris. Tapi mai zaman Nabi Nuh, generasi pertama tak sembah, anak-anak cucu mereka akan menyembah. Jadi itulah yang saya nak sebut pada tuan-tuan pada malam ni, supaya kita dapat ambil iktibar. Nah, kerana Nabi telah sebut tuan-tuan. Nabi kata inna asyaddan nas. Nabi kata, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Hadis sahih. Nabi kata apa? Antara orang yang paling teruk kena azab di hari kiamat dengan azab yang pedih, al-musawwirun, tukang-tukang buat patung dan tukang-tukang yang duk belah patung ni tuan-tuan. Nah, tu Nabi telah sebut dan Nabi telah beri amaran kepada kita supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan tu terselamat kita pada malam ni dengan satu ilmu dan satu cabang daripada besar ni tuan-tuan. Dah jadi pelik-pelik dah orang kita, no? Tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau ada apa-apa lagi kita akan jumpa lagi dalam seminggu dua akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kami tadahkan tangan. Innallaha hayyinul karim. Wahai Tuhan yang Maha Pemalu dan Maha Mulia, berilah di atas apa segala yang kami minta pada malam ini ya Allah. Kami angkat tangan kami yang mana Engkau sebagai Tuhan, Engkau yang Maha Pemalu apabila Engkau mengembalikan tangan kami dalam keadaan kosong. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami. Faqihna fid din, faham dalam agama ni ya Allah. Apa ilmu yang kami belajar pada malam ini. Wa'allimna ta'wil, dan ya Allah, dekatkan kami dengan Al-Quran. Al-Quran sahabat kami, Al-Quran mukjizat kepada kami, Al-Quran warisan Nabi kami, Al-Quran adalah peneman kami di dalam kubur nanti ya Allah. Allahumma inna as'alukal huda. Ya Allah, beri pada kami hidayah ya Allah. Ya Allah, sinarilah hati-hati kami ya Allah. Suami kami, isteri kami, anak-anak kami, bahkan zuriat keturunan yang dibin dan bentikan di atas nama anak-anak cucu kami. Ya Allah, sinarilah hati-hati kami dengan hidayah, seperti mana Engkau menyinari bumimu dengan cahaya matahari sepanjang zaman. Wattuqah, ya Allah, beri kami takwa, takut kepada Engkau. Wal afaf, ya Allah, tolonglah ya Allah. Apabila kami telah tua, kami sakit ya Allah, tak ada tempat kami nak mengadu pada Engkau ya Allah, melainkan kami ceritakan pada Engkau pada malam ini bahawa kami telah sakit ya Allah. Kau uji kami dengan kesakitan, dengan kudrat ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada kami ya Allah. Allahumma yashfika, Allahumma yashfina ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Fatabra, fatabra, fatabra ya arhamar rahimin. Wal ghina, ya Allah, beri kepada kami rezeki ya Allah, untuk kami berikan pada agamamu. Yang mana kami korbankan, itulah persembahan kami daripada dunia yang sementara ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afa minkum.